Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan hidayah, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini mendirikan solat fardu maghrib secara berjemaah, dan kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sebentar antara maghrib dan isyak untuk kita menempuh satu jalan yang memudahkan jalan kita ke syurga, iaitu menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih, sesiapa yang menempuh perjalanan man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya ke syurga. Jadi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan duduknya kita pada malam ni di masjid daripada maghrib hingga isyak ini sebagai pemudah untuk kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada malam ni kita akan menyambung topik yang kita dah mulakan pada bulan yang lalu, iaitu manusia-manusia yang mendapat doa daripada malaikat. Manusia-manusia yang didoakan oleh para malaikat. Pada bulan lalu kita dah sebutkan 3 golongan yang akan mendapat doa daripada malaikat, iaitu orang yang tidur dalam keadaan suci. Maksudnya sebelum tidur tu dia berwuduk, paling kurang dia berwuduk sebelum tidur. Kemudian siapa lagi orang yang mendapat doa daripada malaikat, iaitu orang yang memenuhkan saf yang depan. Dia hadir solat berjemaah, lalu dia duduk di saf yang pertama. Kemudian siapa lagi yang mendapat doa daripada para malaikat yang kita dah bincangkan, iaitu orang yang menunggu solat. Orang yang hatinya terpaut kepada solat. Dia sentiasa menunggu solat. Jadi insya-Allah pada hari ini kita nak masuk golongan yang keempat yang mendapat doa daripada para malaikat. Masih lagi berkaitan dengan saf dalam solat jemaah. Selain daripada orang yang memenuhkan saf yang pertama, kadang-kadang kita rasa, alamak ustaz, macam mana kita tak dapat saf pertama? Ada lagi orang yang dapat doa daripada malaikat atau selawat daripada malaikat. Bila malaikat selawat tu maksudnya malaikat doakan kita, iaitu orang yang menyambung saf. Walaupun kita kat saf terakhir ke kat belakang, kita sambung saf. Kita tak bagi saf tu putus, tak bagi saf tu kosong, tak ada ruang kosong, maka kita juga mendapat doa daripada malaikat. Imam Ahmad, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan lain-lain meriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat, Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-sufuf. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alal ladzina, berselawat ke atas orang-orang yang yasiluna as-sufuf, yang menyambungkan saf-saf. Kita dah bincangkan apabila disebutkan Allah berselawat, sebab selawat ni doa. Jadi Allah nak doa apa pula? Sebab kita doa minta ke Allah. Jadi para ulama huraikan apabila dimaksudkan Allah berselawat, antara maksudnya Allah memuji-muji orang tersebut. Allah memuji-muji orang tersebut. Dan bila sebut pula malaikat berselawat, bermaksud malaikat mendoakan orang tersebut. Jadi Allah memuji-muji dan para malaikat berdoa kepada orang
yasiluna sufuf, yang menyambungkan saf. Wa man sadda furjatan, sesiapa yang menutup ruangan kosong, maksudnya menutup ruangan kosong dalam saf, rafa'ahu Allahu biha darajah, Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan dia dengan satu darjah. Jadi tuan-tuan, hadis ini hadis yang sahih. Jadi galakkan untuk kita menyambung saf. Jadi kalau sesiapa yang duduk kat saf pertama dapat duduk saf pertama, lepas tu maksudnya bila duduk kat saf pertama, dia penuhkan saf pertama, dia dapat 2 ganjaran lah. Pertama, doa malaikat sebab dia berada di saf yang depan. Kedua, sebab dia sambungkan saf. Jadi tuan-tuan tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala rahmat dia luas. Kita buat satu ibadah tapi dapat macam-macam ganjaran daripada dia. Malaikat doakan, malaikah disebutkan sini wa malaikatahu. Maksudnya malaikat-malaikatnya. Bukan satu malaikat yang doakan. Ada banyak malaikat. Sebab kalau satu je malaikat dia akan sebut malak. Tapi bila disebut malaikat-malaikat maksudnya banyak malaikat yang mendoakan. Jadi tuan-tuan, jangan tinggalkan peluang ni. Kau datang awal ke masjid, dapat duduk saf pertama, pergi saf pertama. Lepas tu pastikan tak ada ruang kosong. Kita rapatkan saf. Nanti dapat beberapa doa malaikat. Pertama sebab kita penuhkan ruangan saf hadapan. Yang kedua sebab kita rapatkan saf, tak putuskan saf. Al-Imam Ibn Khuzaimah rahimahullah dalam kitabnya Sahih Ibn Khuzaimah, dibawakan, diriwayatkan hadis ini, kemudian diletakkan bab yang bertajuk Babu zikri salati Rabbi wa malaikatihi. Bab berkaitan doa atau selawat daripada Allah dan malaikatnya kepada sesiapa yang menyambungkan saf. Ibn Hibban pula diletakkan bab untuk hadis ni, bab berkaitan keampunan Allah Subhanahu wa taala dan permohonan keampunan daripada malaikat kepada sesiapa yang menyambung saf yang terputus. Liman yasilu sufufal mubtarah. Sesiapa yang sambungkan saf terputus, dia dapat doa. Dapat doa keampunan daripada malaikat, dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak menunjukkan Al-Imam Ibn Hibban, dia memahami maksud Allah berselawat kepada hamba-hambanya ini, bermaksud Allah mengampuni. Jadi Allah berselawat tu pelbagai tafsiran para ulama, antaranya Allah memuji orang tersebut. Allah menyebut-nyebut tentang orang tersebut. Ibn Hibban pula kata maghfiratullah, maksud berkaitan Allah mengampuni orang yang memenuhkan saf, yang tak biarkan saf kosong. Jadi tuan-tuan, kita nak tengok malam ni beberapa hadis Nabi SAW berkaitan macam mana kita nak uruskan saf solat jemaah ini. Daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, kana Rasulullah SAW yatakhallalu as-saffa min nahiyatin ila nahiyatin. Dia menceritakan bahawa Nabi SAW pernah masuk ke dalam saf daripada hujung saf ke hujung yang lain. Maksudnya Nabi SAW periksa saf. Jadi tuan-tuan, merupakan antara satu sunnah untuk imam periksa saf. Jangan marah kalau imam tegas sikit. Rapatkan saf. Kalau saya dekat UIA dulu, ada seorang imam tu, selagi saf tak lurus, dia tak mula solat. Masjid UIA yang panjang tu, saf tu, dia gerak di hujung sampai hujung. Dia kalau orang ke depan, ke belakang, dia kata, suruh depan sikit. Kalau nampak ada orang kosong, dia suruh rapat lagi. Jadi lambatlah sikit mula solat tu. Tapi itu sunnah Nabi SAW untuk para imam periksa saf. Paling kurang bagi arahan untuk makmum rapatkan saf. Jadi kata Al-Bara' bin Azib, Nabi SAW gerak daripada ujung saf ke saf yang lain. Yamsahu sudurana wa manakibana. Nabi SAW menyentuh dada dan bahu kami. Maksudnya apa? Nabi SAW nampak saf tu macam mungkin ada yang seorang ke depan, seorang ke belakang. Maksud bengkok, tak lurus. Jadi Nabi SAW betulkan, tarik, tolak. Mana yang ke depan, Nabi SAW tolak kat dada dia, suruh dia ke belakang sikit. Mana yang kat belakang, Nabi SAW tarik dia untuk ke hadapan sikit.
Jadi Nabi SAW bukan setakat sebut, Nabi SAW betulkan terus. Wa yaqul, lalu Nabi SAW sebut, la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Janganlah kamu saling berbeza. Yalah saf seorang ke depan, seorang ke belakang kan. Alhamdulillah kat masjid kita ada ni garisan saf ni. Tapi itulah pelik, kadang-kadang walaupun saf dah ada garisan pun masih lagi seorang ke depan, seorang belakang. Kena pastikan tumit kita tu dekat atas garisan tu, dalam garisan putih kan kat saf kita ni. Jadi kata Nabi SAW, jangan kamu saling berbeza, berselisih, masih berbeza-beza ni seorang depan belakang. Nescaya fatakhtalifa qulubukum, nescaya nanti hati kamu akan berselisih. Jadi kata Nabi SAW, antara kesan tidak merapatkan saf, tidak meluruskan saf, ialah akan menyelisihkan hati-hati umat Islam. Tuan-tuan, antara hikmah hadir solat berjemaah ialah untuk menyatukan umat setempat. Kita kenal antara satu sama lain. Tapi boleh jadi, kenapa walaupun kita hadir solat jemaah, tapi kadang-kadang sesama jemaah masjid pun tak ngam. Ada je tak puas hati. Ada je rasa tak senang. Boleh jadi. Yelah mungkin banyak sebab, tapi boleh jadi kita kena periksa juga saf solat kita. Sebab Nabi SAW kata, la takhtalifu. Jangan biar saf ni cacah merba macam ni. Tak tersusun. Nanti hati-hati kamu akan berselisih. Lepas tu Nabi SAW sebut, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat ke atas orang-orang yang berada di saf yang awal. Jadi, daripada hadis ini menunjukkan kepentingan kita bukan sekadar rapatkan saf, kita kena luruskan saf. Jadi menyempurnakan saf ni, pertama rapatkan saf, jangan bagi ada ruang kosong. Yang kedua, jangan bagi bengkang-bengkok, seorang ke depan, seorang ke belakang. Jadi kena pastikan lurus saf tersebut. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah kepada Sunan Abi Daud, dia menyatakan Nabi SAW sentuh bahu dan dada jemaah itu untuk menjadikan saf mereka lurus sampai tak adalah yang terkedepan atau yang terkebelakang. Dan kita nak lihat macam mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka sangat mengambil serius dalam menyempurnakan saf solat jemaah. Kita lihat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia meriwayatkan Nabi SAW bersabda, aqimu sufufakum, sempurnakanlah saf-saf kamu. Jadi tuan-tuan, tadi Nabi SAW guna tindakan, dia betulkan saf guna tangan dia, dia periksa. Jadi imam paling kurang kalau tak betulkan guna fizikal pun, yelah kadang-kadang jemaah tak suka kan, dia marah pula dia, kita duduk pegang-pegang dia kan. Jemaah macam-macam juga. Paling kurang sebelum solat tu bagi arahan, aqimu sufufakum. Tapi mungkin Ustaz, kau bercakap bahasa Arab orang tak faham. Guna bahasa Melayu. Kalau saya jadi imam solat, biasa saya sebut, rapatkan saf, luruskan saf, jangan tinggalkan ruangan kosong kepada syaitan. Sebab objektif arahan tu untuk orang faham apa yang kita suruh. Kan kalau kita sebut aqimu sufufakum, orang tak faham apa dia imam tu cakap. Dia tengah zikir ke? Kan? Orang kita kadang kalau bahasa Arab dia amin-amin, dia sebut dia ingat doa. Sedang arahan. Nabi SAW kata, aqimu sufufakum, sempurnakan saf-saf kamu. Fa inni arakum min wara'i zahri. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku melihat kamu daripada belakang aku. Itu mukjizat Nabi SAW. Nabi SAW berada di saf hadapan sebagai imam. Nabi SAW bagi tahu kat para sahabat, sempurnakan saf, sesungguhnya aku nampak apa yang berlaku kat belakang. Itu mukjizat Nabi SAW. Jadi yang imam janganlah sebut pula sesungguhnya saya nampak apa yang berlaku kat belakang, tak boleh lah pula. Ini untuk Nabi SAW lah. Yang penting kita ikut petunjuk Nabi SAW, bagi arahan, ingatkan makmum untuk sempurnakan saf. Lalu kata Anas bin Malik, dia ceritakan macam mana tindakan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan, para sahabat ni mereka sangat taat kepada Nabi SAW. Bukan sekadar arahan. Kalau mereka tengok Nabi SAW buat sesuatu, khususnya lagi dalam ibadah, mereka cuba ikut. Misalnya, ada satu kisah.
Nabi SAW kan solat pakai kasut. Nabi SAW solat pakai kasut. Tiba-tiba para sahabat nampak Nabi SAW tengah solat, Nabi SAW pergi tanggalkan kasut. Jadi para sahabat bila nampak macam tu, mereka ingat dah keluar arahan tak boleh solat pakai kasut ke apa. Jadi mereka pun buka kasut terus waktu solat tu juga. Sebab nampak Nabi SAW buka kasut. Lepas solat Nabi SAW bagi tahu. Nabi SAW dapat tahu bahawa, dapat wahyu lah maksudnya, bahawa di bawah tapak kaki, tapak kasut Nabi SAW tu ada kotoran atau najis. Kan kita kalau ada najis, kalau boleh buang, kita buang, tak perlu batalkan solat. Contoh tak cicak ke apa kan. Itu je semacam tu je. Jadi Nabi SAW bila dapat tahu kat bawah tapak kasut Nabi SAW ada kotoran, ada najis, Nabi SAW buka. Tapi nak tunjuk macam mana para sahabat, sebab waktu mereka nampak tu, mereka tak tahu kenapa Nabi SAW buat. Jadi mereka ikut terus. Sedangkan sebenarnya tak perlu pun mereka ikut. Sebab Nabi SAW buat, ada sebab dia. Saya nak sebut ni sebab para sahabat ni bersungguh-sungguh laksanakan perintah Nabi SAW. Jadi kita ni tuan-tuan, kita kena mencontohi macam mana para sahabat mentaati Nabi SAW, mencintai Nabi SAW. Kita kadang-kadang kalau diajar, oh benda ni sunat ustaz, tak apa ustaz tak buat. Kita itu tu kita punya, ustaz wajib ke sunat ustaz? Bagus tahu hukum wajib ke sunat. Tapi masalah kita punya sudut pandang, kalau sunat tak apalah, tak payah buat. Kita kena tanamkan dalam fikiran kita, sunat kena usaha buat. Kena usaha buat. Selagi mana dia tak memudaratkan dan tak mengganggu ibadah-ibadah yang wajib lah. Cuma taklah tercela orang yang tak buat benda sunat ni. Tapi pada diri kita ni, kita jangan, oh sunat ustaz tak apa tak buat. Makruh ustaz, boleh buat. Masalah lah kita. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia kata, lepas Nabi SAW bagi arahan tu, dia kata, wa kana ahaduna yulziku mankibahu bimankibi sahibi. Maka salah seorang daripada kami pun merapatkan bahunya dengan bahu sahabatnya. Wa qadamahu biqadamihi. Dan dia merapatkan kakinya dengan kaki sahabatnya. Jadi para sahabat bila dengar arahan tu, mereka terus rapatkan. Jadi para sahabat faham, arahan sempurnakan saf ini termasuklah merapatkan saf. Jadi tuan-tuan, janganlah kita pergi larikan kaki kita kalau ada orang nak rapatkan saf. Janganlah pula macam tu. Tapi jangan pula ada orang tu, dia baca riwayat Anas ni, dia kata, oh, saya pernah tengok kat satu masjid tu, dia solat dengan terkangkang macam tu. Bila solat terkangkang macam tu, memanglah kaki rapat, tapi saf tak rapat. Saya pernah tengok, saya kata, kenapa budak ni solat macam ni? Kaki rapat, kita rapatlah kaki dengan dia, tapi ada ruang kosong sebab dia solat terkangkang macam tu. Berdiri macam biasa. Berdiri macam biasa. Dalam riwayat lain daripada Anas juga, Nabi SAW bersabda, aqimu sufufakum wa tarasu. Sempurnakan saf-saf kamu dan rapatkan saf. Jadi Nabi SAW suruh merapatkan saf. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam Fathul Bari. Tuan-tuan, Fathul Bari ni syarah huraian kepada Sahih Al-Bukhari. Satu nama. Ada dua kitab dengan nama yang sama. Dan kedua-duanya huraian kepada Sahih Al-Bukhari. Yang paling popular Fathul Bari yang pertama, tulisan Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullah. Yang kedua, susunan Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah lepas bawakan hadis ni, riwayat ini, dia menyatakan bahawa pada hadis ini terdapat dalil bahawa untuk imam digalakkan untuk dia menghadap ke arah makmum selepas iqamah dan menyuruh mereka untuk meluruskan dan menyempurnakan saf mereka. Jadi kita lepas solat tu ngadap makmum ke, tengok sikit ada kosong tak. Kalau nampak kat sebelah sana mungkin ada ruangan kosong, tiba-tiba ada orang buat saf baru. Kan kadang-kadang ada orang ni, dia tak nak penuhkan saf depan. Jadi kita bagi arahan, penuhkan saf depan. Boleh cakap, kat tepi kanan tu ada kosong, kiri tu ada kosong. Kalau nampak ada orang tu, dia ke depan, ke belakang, suruhkan dia luruskan kaki dia ikut garisan saf yang ada. Kita lihat pula hadis yang seterusnya daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana. Nabi sallallahu alaihi wasallam meluruskan saf kami. Hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Seolah-olah bagi dia meluruskan anak panah. Hatta ra'a anna qad aqalna anhu.
Sampailah apabila Nabi SAW tengok kami dah faham dah cara nak luruskan saf ni. Summa kharaja yauma, pada satu hari Nabi SAW keluar. Faqama hatta kada yukabbir. Baginda SAW keluar nak imami solat lah. Nabi SAW berdiri. Sampailah Nabi SAW hampir-hampir nak takbiratul ihram. Fara'a rajulan badiyan sadruhu minas saffi. Tiba-tiba Nabi SAW ternampak ada seorang lelaki yang dada dia terkeluar daripada saf. Maksudnya dia terkedepan sikit. Yang kita sebut tadi, Nabi SAW nampak apa yang berlaku kat belakang. Nabi SAW mukjizat baginda SAW. Faqal, lalu kata Nabi SAW, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum, sama ada kamu luruskan saf-saf kamu, aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, atau Allah Subhanahu wa taala akan perselisihkan antara wajah-wajah kamu. Nabi SAW kata, sama ada kamu luruskan saf atau Allah akan cerai-beraikan kamu. Maksud perselisihkanlah antara kamu. Kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, ini semua hadis daripada Sahih Bukhari Muslim. Ini hadis Sahih Muslim. Kata Imam Ibn Rajab, pada hadis ini terdapat amaran kepada sesiapa yang lalai ataupun buat sewenang-wenangnya di dalam solat ketika di belakang Nabi SAW. Sebab apa kata beliau? Sesungguhnya manusia ni kalau mereka berada di hadapan Nabi SAW, pasti mereka akan buat bersungguh-sungguh. Tapi sebab mereka tahu, mereka rasa mungkin Nabi SAW tak nampak macam mana mereka buat saf, maka mereka main buat suka hati. Jadi kata Ibn Rajab, sebagaimana kita akan solat di hadapan Nabi SAW. Tuan-tuan, kita bayangkan macam mana kita nak solat kalau Nabi SAW tengok kita. Jadi macam itulah kita sepatutnya solat. Jadi kita kena perbaiki solat kita, cantikkan solat kita sebab Allah Subhanahu wa taala nampak. Orang lain mungkin tak nampak, imam masjid kita mungkin tak nampak. Jadi kita baiki saf kita. Daripada Abu Mas'ud, dia menyatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu manakibana fis salah. Nabi SAW memegang bahu kami ketika solat dan berkata, istawu, luruskan, wala takhtalifu, janganlah kamu berselisih, berbeza-beza, maksudnya tak lurus. Fatakhtalifa qulubukum, nescaya nanti hati kamu akan berselisih, bercerai-berai, berpecah belah. Liyalini minkum ulul ahlam. Kemudian Nabi SAW bagi tahu siapa yang sepatutnya duduk depan. Bukan setakat depan, kat belakang imam. Kata Nabi SAW, liyalini minkum ulul ahlam. Hendaklah yang paling hampir denganku. Sebab Nabi SAW jadi imam. Hendaklah yang paling hampir denganku ulul ahlami wan nuha. Orang-orang yang pandai. Orang-orang yang tahulah, yang ada ilmu, yang berakal. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kemudian seterusnya. Jadi tuan-tuan, yang hendaklah yang berada di belakang imam, orang dewasa pertama. Dan berakal, maksudnya yang bijak. Sebab orang yang sepatutnya berada di belakang imam ni ialah orang yang tahu hukum hakam solat jemaah. Ialah kalau buat tiba-tiba imam terbatal, dia tahu apa dia nak buat. Kalau yang kat belakang imam pun orang tak tahu, imam terbatal, dia pun termenung nanti. Dapat pula orang yang faham, dia duduk kat ujung. Dah satu masalah pula. Ataupun dia kat saf kedua pula. Dah satu masalah nak gantikan imam. Sebab bila imam terbatal, ringkasnya makmum kat belakang kena gantilah. Dia boleh bergerak-gerak perlahan ke depan untuk gantikan imam. Tak payah batalkan solat. Tak payah sampai semua mufarakah pula pergi niat, ubah niat solat sendirian, tak. Orang kat belakang tu kena ganti imam. Yelah dia nak betulkan bacaan imam lagi dan semisalnya. Dan mudah juga untuk dia tegur kalau imam tersilap. Sebab tu di belakang imam hendaklah orang yang memang faham, yang boleh kita percayailah untuk gantikan imam kalau apa-apa yang berlaku. Jadi kalaulah ada budak yang dah akil baligh,
Kadang-kadang budak sekolah agama ke apa, dia mungkin budak-budak remaja ke apa, tapi kita tahu dia ni pandai, belajar agama pandai semua, dia faham, bagi dia duduk situ. Tapi kalau budak-budak yang kita tengok solat pun main-main, memang jangan bagilah duduk kat belakang imam. Kita lihat hadis yang seterusnya. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW kata, atimmus saffal awal, summal ladzi yalihi. Sempurnakanlah saf yang hadapan. Summal ladzi yalihi, kemudian saf yang seterusnya. Wa in kana naqsun, kalaulah ada kekurangan, maksudnya kalau ada saf yang kosong, falyakun fis saffil muakhkhar, hendaklah saf yang kosong itu, yang tak sempurna itu, berada di saf yang belakang. Maksudnya apa? Sebelum kita buat saf baru, pastikan saf depan dah penuh. Kadang-kadang kalau kita datang solat tarawih ke apa, nampak di belakang dah penuh, tak dapat nak pergi depan. Sekali tengok kat depan ada ruang kosong sana sini. Jangan buat saf baru kecuali saf depan tu dah penuh. Kalau ada saf yang tak sempurna sampai hujung, biar itu saf terakhir. Saf terakhir normal lah, tak penuh. Kadang-kadang orang tak sampai lagi, orang sikit je kat belakang. Tapi saf yang depan kena bagi penuh. Itu yang sepatutnya. Kadang-kadang kita orang kata malas lah sebenarnya. Tak apalah, biar orang lain. Dapat pula masjid besar, masjid Shah Alam tu kan. Ujung saf kat sana, ujung saf nak kat sini, kita datang di pintu tengah. Jadi ada orang terus buat saf baru lah. Itu satu benda yang bercanggah lah dengan sunnah Nabi SAW. Solat jemaah sah, diterima oleh Allah hukumnya. Tapi kuranglah pahala kita. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang kita kedekut sikit tenaga kita nak dapatkan pahala daripada Allah. Sedangkan Allah bagi peluang banyak nak dapat pahala yang besar dengan amal yang sedikit. Nak dapatkan doa malaikat, nak dapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara yang paling mudah. Rapatkan saf, luruskan saf, penuhkan saf hadapan. Jadi Syekh Muhammad Syamsul Haq Al-Abadi dalam syarahnya kepada Sunan Abi Daud dalam Aunul Ma'bud, dia menyatakan tentang fenomena berkaitan saf ni. Dia menyatakan hadis-hadis yang ada menunjukkan pentingnya meluruskan saf-saf dalam solat. Dan ini merupakan sebahagian daripada kesempurnaan solat. Iaitu macam mana cara sempurnakan saf? Dengan tidak ada yang ke belakang dan ke depan. Dan satu saf tu dirapatkan bahu dengan bahu, kaki dengan kaki. Tapi kata beliau, lakinil yaum turikat hazihi sunnah. Akan tetapi malangnya pada hari ini, sunnah ini telah ditinggalkan. Walau fu'ilatil yaum, kalaulah sunnah ini dilakukan pada hari ini, kita sungguh-sungguh nak merapatkan saf, kata dia, la nafaran nas kal humuril wahsyiyah. Nescaya orang akan melarikan diri seperti seekor keldai liar. Kan ada orang penyakit, kita rapatkan saf, dia lari. Kita nak rapatkan, dia pergi larikan lagi. Dia pergi beranjak pula. Kita nak rapatkan dia. Jadi jangan macam tu. Usaha untuk rapatkan saf. Tapi jangan bukan bermaksud rapat sampai saf jadi sempit. Kadang-kadang ada orang nampak ada ruang kosong kat tepi dia, ada ruang kosong boleh masuk, padahal ruang tu kecil. Dia memang tak muat. Dia pergi masuk. Dah satu saf tu semua sempit, orang nak duduk pun susah, nak sujud susah, nak duduk tasyahud akhir pun susah. Jadi maksudnya saf ni kita berdiri macam biasa, rapatkan saf. Bukan maksud memang kena berhimpit-himpit, bukan. Maksudnya tak ada ruang kosong antara kita dengan jemaah sebelah kita. Bahu kita rapat dan semisalnya. Jadi rapatkan saf, sempurnakan saf, sambung saf, akan mendapat doa daripada para malaikat. Jadi kita masuk pula bab seterusnya. Orang yang dapat doa daripada malaikat ialah orang yang mengucapkan amin apabila imam selesai membaca surah Al-Fatihah. Terdapat beberapa dalil dalam bab ni. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-imam," apabila imam membaca, "ghairil maghdubi alaihim waladdallin." Apabila imam baca sampai waladdallin tu, faqulu,
hendaklah kamu membaca amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qawlal malaikah, sesungguhnya sesiapa yang ucapan amin dia serentak dengan ucapan malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, akan diampuni dosanya yang terdahulu. Bila disebutkan ucapannya serentak dengan ucapan amin para malaikat, nak menunjukkan bila seseorang tu baca surah Al-Fatihah, habis dia surah Al-Fatihah, bukan setakat makmum je yang akan ucap amin, bahkan malaikat-malaikat pun akan ucap amin. Bila malaikat ucap amin, maksudnya apa? Malaikat doakan. Amin ni maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya, ya Allah makbulkan. Itulah maksud dia. Ya Allah mustajablah doa tadi. Ya Allah terimalah doa tadi. Kata Al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari, maksud amin di sisi majoriti ulama ialah, ya Allah kabulkanlah. Tuan-tuan, kita dalam surah Al-Fatihah kita doa ke Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kita minta Allah bagi kita petunjuk untuk berada di jalan yang benar. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan-jalan orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Para nabi, para solihin, para siddiqin. Dan bukan orang-orang yang kau murkai dan bukan orang-orang yang sesat. Malaikat pun aminkan ucapan kita tuan-tuan. Malaikat sebut amin, ya Allah terimalah doa orang ni. Tuan-tuan, para ulama menerangkan bagaimana dalam surah Al-Fatihah, kalau lihat pada susunannya, terkandung etika macam mana kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah dimulakan dengan tahmid. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antara adab berdoa, kita mula dengan puji Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim. Sebut pula nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Antara cara nak berdoa ialah kita bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Para ulama menerangkan pada surah Al-Fatihah dia nak menunjukkan bahawa ketika kita berdoa ni, kita kena ada beberapa perkara. Pertama, kita cinta Allah. Apa lambang cinta Allah? Kita puji Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, kita mengharapkan rahmat Allah. Apa bukti kita harapkan rahmat Allah? Bila kita sebut Ar-Rahmanir Rahim, Tuhan ya Allah, Engkau Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ketiga, kita kena juga ada rasa takut kepada Allah. Dalam surah Al-Fatihah, rasa takut pada Allah tu dizahirkan dengan ucapan kita Maliki Yaumiddin. Berkumpul tiga feeling ni, tiga perasaan ni dalam diri kita waktu berdoa. Dan para ulama kata, waktu ibadah kena ada tiga feeling ni. Kita kena harap pada Allah, kita kena cinta pada Allah, kita kena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu baru kita doa. Jadi malaikat mengaminkan doa kita, minta Allah mustajabkan doa kita. Selain daripada malaikat aminkan, kata Nabi SAW tadi apa? Ghufira lahu, diampuni dosa kamu apa yang terdahulu. Kita ucap amin je tuan-tuan, sikit je. Tapi Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita. Tuan-tuan, kalau tak ada balasan lain daripada Allah kecuali ampuni dosa kita pun dah cukup besar dah. Kita ni tiap-tiap hari buat dosa banyak. Kadang-kadang kita pun tak tahu apa dosa yang kita buat. Punyalah banyak dosa kita. Nabi SAW kata, kullu bani Adam khatta'un. Setiap anak Adam tu buat salah, buat dosa. Wa khairul khatta'in tawwabun. Dan sebaik-baik orang berdosa ni ialah orang yang bertaubat pada Allah. Kita dalam keadaan kita pun kadang-kadang tak perasan dosa kita lakukan. Ambillah peluang, dapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita berhenti sebentar untuk azan.
La ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca satu lagi riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, "Idza ammana al-imam," apabila imam mengucapkan amin, fa aminu, hendaklah kamu makmum terus amin. So huruf fa ni menunjukkan immediately, secepat mungkin. Maksudnya dengar je imam amin baru nak ucap amin, terus makmum pun amin. Tak payah tunggu imam selesai ucap amin baru makmum nak ucap amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, sesungguhnya sesiapa yang serentak ucapan aminnya dan ucapan amin malaikat, diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Jadi ini menunjukkan bahawa digalakkan untuk kita membaca amin selepas surah Al-Fatihah dalam solat. Macam mana kalau imam tidak menyebut amin? Waladdallin. Imam tak baca amin. Maka kata Imam Asy-Syafi'i, tetap juga makmum di belakang mengucapkan amin walaupun imam tidak mengucap amin. Kata beliau, wa in tarakahal imam, kata Imam Syafi'i dalam kalaulah seandainya imam meninggalkan ucapan amin, qalaha man khalfahu, hendaklah orang yang di belakangnya tetap juga menyebutkan amin. Timbul persoalan, ucapan amin selepas bacaan Al-Fatihah ini di dalam solat sahaja atau umum? Maksudnya kita baca surah Al-Fatihah di luar solat pun digalakkan baca amin. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah, dan Imam Al-Bukhari meletakkan bab kelebihan
Takmin, fadli takmin secara umum, kelebihan mengucapkan amin secara umum, bukan dalam solat. Bahawa Nabi SAW bersabda, "Iza ammanal qari", apabila seorang qari yang membaca Al-Quran, "Iza ammanal qari", apabila orang yang membaca Al-Quran menyebut amin, fa aminu, maka hendaklah orang lain juga mengucapkan amin. Fa innal malaikata tu'ammin, sesungguhnya para malaikat pun mengucapkan amin. Jadi zahir daripada hadis ini menunjukkan bahawa ucapan amin ini bukan hanya khas dalam solat sahaja. Bahkan kita baca surah Al-Fatihah di luar solat pun digalakkan kita ucap amin. Dan orang lain yang dengar pun digalakkan ucap amin juga. Dan dia akan dapatlah ganjaran seperti mana tadi, apabila serentak ucapan amin dengan amin malaikat, maka diampuni dosanya yang terdahulu. Sebab itu Imam Al-Bukhari bawakan riwayat yang ni, yang sebut apabila orang yang baca Al-Quran ucap amin, dia letak dalam bab yang bukan bab solat. Jadi tuan-tuan, kalau kita baca Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari ni dia ada metodologi dia bila letak bab. Bila dia letak satu bab tu, itu menunjukkan itulah pendapat fiqah dia. Dia nak sampaikan sesuatu. Jadi bila dia letak hadis ni dalam bab yang bukan berkaitan solat, nak menunjukkan dia berpegang bahawa berdasarkan riwayat ini, bahawa digalakkan untuk mengucapkan amin juga di luar solat. Bukannya hanya khas dalam solat sahaja. Jadi tuan, banyak lagi orang-orang yang akan mendapat doa-doa malaikat. Kalau ikutkan malam ni saya nak sebut tentang satu lagi bab, tapi panjang bab tersebut. Jadi insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan lah. Saya tak nak baca separuh-separuh, nanti kadang kita lupa, nanti bulan depan kena ulang balik. Jadi kita sambung pada bulan hadapan tentang selawat atau doa malaikat bagi orang yang duduk di tempat solat selepas menunaikan solat. Jadi ada perbincangan di kalangan ulama. Adakah khas hanya di masjid ataupun mana-mana tempat solat kat rumah ke dan semisalnya. Jadi untuk perkara ni kita akan bincangkan pada bulan hadapan insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.